sampaikan dari awal, saya sebutkan berulang-ulang kali, pemerintah ada tanggungjawabnya dan rakyat ada tanggungjawabnya. Kedua-duanya saling terkait antara satu sama lain. Dan dalam konteks sistem demokrasi berparlimen ini, kita kena tahu tanggungjawab kita. Dan saya nak tanya kat sini, berapa ramai kat sini membaca laporan audit negara 2014? Angkat tangan. Ada setebal rasanya 600-700 buku surat. Berapa orang dah baca? Berapa orang membaca laporan perbelanjaan dan perolehan negara, laporan kewangan negara yang ada dalam website Kementerian Kewangan? Angkat tangan. Tak ada. Lepas pada ni saya harap balik buka website, boleh download semua ni. Sebab di situ dibuat secara perincian. Pertama, berapa perbelanjaan kita mengikut sektor dan mengikut kementerian-kementerian, apa yang dibelanjakan, berapa setiap kementerian secara detail. Itulah yang dimaksudkan oleh Datuk Mufti tadi. Kita kena tahu wang-wang yang kita sumbangkan ini, daripada cukai langsung dan cukai tidak langsung, itu dua wang kita. Saya percaya kat sini semua yang ada ni adalah kaki tangan kerajaan, betul? Ada yang kerja sendiri, swasta, angkat tangan. Kerja swasta, bayar cukai tak? Cukai pendapatan tak? Maknanya di dalam dewan ini sendiri pun sudah tentu akan membayar cukai langsung, cukai pendapatan dan juga cukai tidak langsung selama ini. Kita makan KFC itu pun dulu ada SST dan sebagainya. Semua akan bayar. Wang-wang cukai ini adalah wang-wang kita yang masuk ke dalam kantong-kantong kerajaan, dan kerajaan itu menguruskan perbelanjaan mengikut apa yang telah ditetapkan oleh kita sendiri. Bila kata kita itu parlimen, kita melantik wakil rakyat, diputuskan di dalam parlimen itu adalah kita. Dan kita berhak untuk bertanya. Macam mana kita nak bertanya, macam mana kita nak memastikan betul-betul maklumat itu tepat, kita ceklah balik laporan-laporan kewangan yang dibentangkan setiap tahun yang boleh kita buat akses, yang boleh kita dapati secara free of charge. Begitu juga laporan audit. Laporan audit yang ada itu saya harap maknanya baca, kerana di situ juga ada laporan dan apa tindakan yang dilakukan untuk mengoreksi segala tindakan. Barulah bila kita bercakap, kita bukan bercakap berasaskan andaian, zon. Sebab kita sekarang ni banyak bercakap berasaskan sentimen. Orang hantar mesej kata berlaku ketirisan yang luar biasa, 40 bilion hilang. Betul ke 40 bilion hilang ni? Cek betul-betul lah. Kalau 40 bilion hilang ni, hampir 1/4 daripada perbelanjaan kita ni hangus ni. Jadi benda besar ni kalau hangus ni. Maknanya kalau tidak kita pakai ramai-ramai lah demonstrasi ni. Saya rasa ini benda yang kita perlu bercakap berasaskan fakta, bercakap berasaskan tanggungjawab kita. Kerana kita ada tanggungjawab. Kalau kita bercakap berasaskan andaian, berasaskan tuhmah, kita akan tidak berlaku adil kepada sesuatu perkara. Contohnya dalam konteks GST. Kalau kita sama-sama tidak mempersetujui GST, kita kena cari alternatif lain. Pada masa yang sama, kita kena tahu bahawa perbelanjaan yang diuruskan oleh rakyat, oleh kerajaan untuk rakyat hari ini, kita nak berterusan. Kita nak hospital kita murah, kita nak sistem pendidikan kita percuma dan murah. Skim pinjaman buku teks, kalau dulu zaman saya kena setengah orang je dapat pinjaman buku teks free ni. Sekarang ni semua, tak kira rakyat kaya ke rakyat miskin, kita semua dapat buku teks free, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Ini semua meliputi kos-kos perbelanjaan negara yang juga untuk rakyat. Jadi kalau kita kata kita nak buang sistem GST, apa sumber lain untuk menampung 76% perolehan cukai ini yang mana berlakunya ketirisan sebelum ini. Jadi ini semua perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam kita nak menilai ataupun nak membuat satu keputusan. Soal pelaksanaan, ya, ini kita berilah peluang kepada pihak penguasa untuk melakukan proses perbaikan, tetapi kita juga mempunyai tanggungjawab untuk kita melaporkan apa juga ketidakadilan yang berlaku di peringkat bawah. Dan itu juga tanggungjawab kita. Akhirnya saya nak sebagai penutup kepada perbincangan kita hari ini, saya nak menyerulah kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab saya tengok ada suatu budaya yang begitu tak sihatlah di dalam media sosial hari ini. Budaya saya sebut sebagai maksiatun jariyah. Bukan sedekah jariah saja, maksiatun jariyah. Sebab jariah ni dia, kalau kata jariah itu berlari-lari, dia berlingkar-lingkar.
Kalau sedekah jariah tu berlimpah-limpah. Kita mati pun sedekah kita tu pahala itu akan berterusan. Sekarang ni maksiat jariah tu pun berlaku juga, kerana setiap maklumat yang belum tahu, kita belum cek lagi, kita tak melakukan tabayun pun, kita tak cek, tak selidik, kita senang-senang kongsi, kita senang-senang masuk tambah komen kat Facebook, WhatsApp, kita tambah dan sebagainya. Tetapi maklumat-maklumat tu hakikatnya belum tentu maklumat yang betul. Dia jadi fitnah, jadi tuhmah. Apa yang lebih tuhmah fitnah ni macam saya kesian juga para mufti ni, Ustaz Dr. Zulkifli disebut M, kalau buang M jadi ufti. Mana orang yang kena bayar ufti sebenarnya. Tetapi saya tengok trend, kita tak boleh langsung ada berbeza pandangan. Fatwa-fatwa yang diberikan oleh majlis fatwa dan sebagainya, selagi mana tidak digazetkan, tidak diwartakan oleh mana-mana kerajaan negeri, dia bukan bersifat undang-undang dan peraturan, dia masih lagi bersifat pandangan. Dan pandangan mereka ini adalah pandangan orang yang berkelayakan untuk memberi fatwa. Tetapi pada masa yang sama, janganlah pula kita memperlekehkan dan memperkecilkan hanya kerana kita tak sokong GST. Jadi fatwa yang diberikan oleh majlis fatwa kawasan, kita pun mengatakan oh ini fatwa-fatwa yang kena beli semua ni. Itu semua kan tuhmah. Itu yang dikatakan maksiat jariah tadi. Selagi mana dia berterusan, kita mendapat dosa walaupun kita jasad kita mati, tetapi hakikatnya dosa kita tidak akan mati sampai hari kiamat. Jadi ini perkara yang saya mengharapkan supaya kita berlapang dada, agree to disagree. Dan yang paling penting sekali, kita kena ingat, kalaupun berlaku khilaf, dalam kaedah fiqh disebut hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Pandangan para hakim, para mufti yang dilantik oleh pemerintah itu mengangkat segala perselisihan yang ada. Dalam konteks GST ini, apabila GST itu dijadikan sebagai peraturan, sebagai undang-undang yang wajib dikenakan oleh rakyat, oleh pemerintah, berasaskan kepada fatwa yang telah diberikan, maknanya itu sendiri pun telah merupakan suatu perkara yang kita perlu taat dan patuh tunduk, selagi mana dia bukan bertentangan dengan Islam yang bertentangan dengan syarak. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Datuk Ashraf tadi dengan panjang lebar diulas. Cuma saya seru kepada custom lah, nombor satu custom ni, sebab custom tindak secara langsung. Terutama kena peramalkan ustaz-ustaz ni custom. Jadi ustaz ni ceramah, jadi mufti nak ceramah tak, GST semua payah lah. Jadi kalau boleh seperti ini selalu diusulkan peringkat negeri, peringkat daerah, terutamanya kaki tangan kerajaan. Jadi custom yang terlibat secara langsung dengan GST, jadi untuk nak anjur program macam ni mudah je lah. Sebab itu bagi saya penerangan perlu. Mana soal khabar tu satu hal lah, tapi penerangan macam ini dengan soalan-soalan yang ditanya, soalan membuka satu ruang minda sebenarnya. Ini penting. Sebab yang baru ni mereka berkata manusia ini jahil itulah yang menjadi musuhnya. Sebab dia tak tahu, jadi sebab itu musuh. Bila dia tahu, dia tak musuh dah. Jadi dengan sebab itu, bila berlaku pencerahan, insya-Allah segala benda itu akan selesai. Saya yakin kalau kerja kuat ataupun tersusun, terarah dengan baik, buat macam ini di semua negeri-negeri, insya-Allah dalam masa 2-3 kali ataupun 2-3 bulan dia akan jadi reda dan dia akan jadi faham, insya-Allah. Sekarang itulah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.